Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini saya nak kongsikan dengan anda satu dapatan yang paling menggemparkan Malaysia. Pastinya laporan ini tak pernah anda dengar dan pastinya ianya harus anda share kepada semua orang. Daripada info rakyat, terima suapan rasuah RM692.694454. Nak tahu berapa itu? 6,9 juta. Rupanya ini projek yang pemimpin Perikatan Nasional dapatkan tanpa pengetahuan penyokong. Wow, apa sebenarnya projek yang didapatkan oleh Perikatan Nasional ini dengan jumlah pula suapan rasuah RM6,9 bilion. Anda ikuti ulasan ini dari awal sampai akhir supaya anda tahu isinya. Terima suapan rasuah RM6,9 juta. Rupanya ini projek yang pemimpin Perikatan Nasional dapatkan tanpa pengetahuan penyokong. Ahli Parlimen PN Wan Saiful Wan Jan didakwa meminta suapan wang daripada syarikat Nepturis Sdn Berhad untuk mendapatkan projek Central Spine Road serti ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan yang jumlah keseluruhannya RM232 juta. Wan Saiful juga dituduh menerima bagi dirinya suatu suapan iaitu wang tunai berjumlah RM6,9 juta melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya iaitu WSA Advisory Group Sdn Berhad. Daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik syarikat Nepturis Sdn Berhad sebagai upah membantu syarikat Nepturis mendapatkan surat setuju terima bagi projek tersebut. Saudara-saudara sekalian, nama lama syarikat WSA Advisory Group ialah Wan Saiful and Association Sendirian Berhad. Wan Saiful merupakan pengarah dan pemilik 100% syarikat WSA Advisory Group. Wang masuk akaunnya. Wang digunakan untuk apa ya? Itu persoalan daripada netizen yang menemui ulasan ataupun kupasan pada kali ini. Lim Sian Si mengatakan ahli Parlimen PN Wan Saiful Wan Jan didakwa meminta suapan wang daripada syarikat Nepturis Sdn Berhad untuk mendapatkan projek Central Spine Road serti ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan yang jumlah keseluruhannya RM232 juta ringgit. Wan Saiful juga dituduh menerima bagi dirinya suatu suapan iaitu wang tunai sejumlah RM6,9 juta melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikat WSA Advisory Group Sdn Berhad daripada akaun Maybank. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu lagi pendedahan yang luar biasa daripada netizen ataupun daripada apa yang disiasat oleh sumber-sumber yang boleh kita percayai. Dan daripada ini, kita dapati bahawa WSA Advisory Group Sdn Berhad itu ialah nama baru bagi syarikat ini. Tetapi nama lama bagi syarikat ini ialah Wan Saiful and Associate Sdn Berhad. Bermaksud syarikat ini memang sah adalah milik kepada Wan Saiful. Saudara-saudara sekalian, maklumat pengarah dan pegawai pula adalah dalam WSA Advisory ialah beberapa orang iaitu Wan Saiful Urudin bin Wan Jan, Alena binti Omar dan Rozia binti Abdul Rashid. Saudara-saudara sekalian, Wan Saiful merupakan pengarah dan pemilik 100% syarikat WSA Advisory Group. Dan yang menariknya ialah persoalan ini. Mana wang masuk itu? Wang masuk akaun, ya, wang masuk akaun. Wang digunakan untuk apa? Anda mungkin pernah dengar Najib punya kes dalam lupa pula saya, kes 1MDB yang mana ada masuk dalam akaun Najib dan diguna pula oleh Najib.
Nah, ini nak tanya. Wan Saiful, akaun masuk, wang masuk akaun, ya, adakah wang masuk akaun dia? Dan adakah wang itu digunakan untuk apa? Itu persoalan dia. Share video ini, kita jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan saman fitnah Anwar ke atas Muhyiddin pada dulu. Pastinya kamu semua pun nak tahu juga, macam saya pun nak tahu juga, apa keputusan saman fitnah Anwar ke atas Muhyiddin. Saudara-saudara sekalian, ianya amat menarik perhatian apabila Anwar Ibrahim menyaman Muhyiddin. Perbicaraan kes ini secara sah dan rasminya akan dimulakan pada Ogos 2024. Saman fitnah Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke atas bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah ditetapkan selama 9 hari bermula Ogos tahun depan. Peguamnya, Sangkaran Nair, hari ini mengesahkan bahawa Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur menetapkan tarikh perbicaraan adalah pada 5 hingga 7 Ogos, 12 hingga 14 Ogos dan 26 hingga 28 Ogos tahun 2024. Peguam itu menambah bahawa Mahkamah Sivil juga telah mengarahkan semua pihak memfailkan sebarang permohonan interlokutori menjelang 15 Jun tahun ini, dan perkara itu akan ditetapkan untuk pengurusan kes seterusnya pada 21 Jun tahun ini. Sankara bercakap selepas pengurusan kes tindakan sivil itu di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Rozmawar Rozain awal petang kemarin. Muhyiddin diwakili Peguam Chetan Jetwani dan Ivy Shu. Peguam Jedon Pohwe turut mewakili Anwar. Pada 20 Disember tahun lalu, Anwar memfailkan saman fitnah terhadap Perikatan Nasional PN berhubung dakwaan kononnya dia menerima RM15 juta atas khidmatnya sebagai penasihat ekonomi Selangor. Pelanatif mendakwa defendant memfitnahnya melalui kenyataan yang dikatakan dibuat semasa ceramah Perikatan Nasional pada 5 Disember tahun lepas. Dalam pernyataan pembelaannya yang difailkan pada 17 Januari tahun ini, Muhyiddin antara lain mendakwa Anwar sebagai Perdana Menteri tidak seharusnya tersinggung dengan kritikan dan pertanyaan yang sah semasa ucapan politik. Hai, ini yang selalu orang cakaplah, kata mereka, tak perlu tersinggung dengan kritikan. Masalahnya, kata Anwar Ibrahim, dia boleh terima kritikan, tapi bukan fitnah. Saya tidak tahulah mana satu yang dikatakan sebagai pertanyaan dalam isu ini dan apa yang dikatakan sebagai ucapan politik tersebut. Adakah unsur-unsur fitnah itu menjadi sesuatu yang dikatakan sebagai kritikan atau pertanyaan ataupun ucapan politik sahaja? Saudara-saudara sekalian, apa yang dinyatakan ini memang serius. Kerana Anwar Ibrahim telah menyatakan beliau tidak pernah menerima bayaran sebagai penasihat ekonomi Selangor. Beliau tidak mahu diberikan gaji, tapi diberikan satu nilai sebagai simbolik semata-mata. Apalagi menerima 15 juta. Anwar kata dia tidak pernah menerima bayaran seperti itu. Dalam pemfailan pada 17 Januari tahun ini, Muhyiddin mengatakan Anwar Ibrahim tidak seharusnya tersinggung dengan kritikan dan pertanyaan yang sah semasa ucapan politik itu. Dalam jawapannya yang difailkan terhadap pembelaan Muhyiddin, Anwar membalas bahawa defendant sepatutnya tahu lebih baik daripada membakar sentimen pengundi dengan kenyataan yang didakwa berniat jahat dan berunsur fitnah. Saudara-saudara sekalian, itu adalah isu keputusan terkini tentang kes saman fitnah Anwar ke atas Muhyiddin Yassin. Kita berharap dengan adanya tarikh Ogos itu, semua kemelut ini dapat dileraikan. Kita pun nak tahu jugalah kan, antara Muhyiddin dan Anwar Ibrahim ini siapa yang benar sebenar-benarnya.
Tapi yang pastinya Anwar Ibrahim dan juga pejabat menteri besar Selangor telah pun menafikan bahawa Anwar menerima 15 juta sebagai bayaran penasihat ekonomi Selangor itu. Bayangkan, pejabat Menteri Besar Selangor pun telah menafikannya dan telah menyatakan, mengesahkan bahawa Anwar memang tak menerima 15 juta itu. Jadi nak tahu di mana pula perkara yang dikatakan benar oleh Muhyiddin ini. Memang sesuatu yang menghairankan. Saudara, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan dulu komen kamu, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.